Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah malam ini kita nak menyambung perbincangan kita bahagian akhir, hujung-hujung ayat yang ke-186. Dan kita akan masuk setelah itu ayat yang seterusnya insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita nak baca dulu ayat yang ke-186 ini sekali lagi insyaAllah bersama-sama. Haji Yahya tak ada. Haji Fuad ada, boleh ke Haji Fuad? Boleh insyaAllah. Okay, baik. Haji Yahya ada. Haji Yahya ada. Okey, alhamdulillah. Di manakah? Saya tak nampak Haji Yahya lagi. Haji Yahya ada ke? Tak ada. Ada bunyi suara dia, macam suara dia. Oh, bukan. Okey. Baik, itu saja ayat 186 firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i iza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kita sampai pada ayat yang ke-186 berbincang berkaitan dengan doa, yang mana ayat ini datang setelah Allah bercerita tentang bulan Ramadan dan juga setelah habis Ramadan. Menunjukkan perkaitan Ramadan dia adalah bulan berdoa dan juga di awal-awal atau kita katakan malam raya itu, ia juga adalah masa untuk kita terus memuji Allah Azza wa Jalla dan berdoa, mengangkat syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam pada itu memohon apa yang telah dilakukan di sepanjang bulan Ramadan itu agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mulakan ayat ini dengan berkata, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku. Dalam Al-Quran, beberapa ayat selepas ini contohnya, bukakan. Kebiasaannya dalam Al-Quran apabila diletakkan soalan, situasi ataupun sesuatu yang berbentuk suruhan, maka yang akan ada di situ ialah satu perkataan.
antaranya kita lihat pada ayat yang surah Al-Baqarah ayat 189, ayat 189. Tak perlu buka, saya je yang buka, tak apa. Sebentar. Saya nak tengok dalam teks Arabnya. Okey, baik. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ni tak payah buka, saya nak tunjukkan poinnya sahaja. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah peredaran anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan amal. Kita lihat ayat 215. Muka surat 33. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan. Baik, apa kita perasan pada dua ayat ni? Pada dua ayat, ayat 189 dan juga ayat 215 ni, kedua-duanya tentang bertanya. Tentang Yas'alunaka. Kataannya sama, Yas'alunaka, tentang bertanya. Jadi ada orang yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Jawapan itu diberikan ataupun tidak? Diberikan. Allah berikan dengan Allah kata Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ayat 189 tadi ada tak? Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu. Ada perkataan qul. Qul maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad. Ayat 217. Dalam dua ayat. Ayat 217. Yas'alunaka lagi. Anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan yang haram untuk berperang padanya. Qul qitalun fi kabir. Katakanlah wahai Muhammad. Adanya perkataan apa? Qul yang berada di depan itu. Kita turun ke bawah. Ayat 219. Yas'alunaka lagi. Tentang apa pula? Anil khamri wal maisir, tentang arak dan judi. Kemudian qul, katakanlah wahai Muhammad, fihi ma ismun kabir, pada kedua-dua perkara itu ada apa? Ada kesalahan ataupun dosa yang besar. Ayat selepas itu ayat 220. 222 pun ada. Fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, memperbaiki keadaan anak yatim itu amatlah baik. Kita turun ke bawah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya, Allah, mana saya Syekh? Saya tak buka ayat Quran tadi Tak, Ustaz baca je. Ya Allah, saya duduk ya. Saya ya lah buka, siap conteng lagi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Lupa nak share punya. Ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ayat 222 ada mereka bertanya, kemudian ada qul. Ayat tadi ayat 220 sama juga, mereka bertanya dan ada perkataan qul, katakanlah wahai Muhammad. Ayat sebelum itu ayat 219 sama, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad. Ayat 217 sebelum itu yas'alunaka, mereka bertanya, juga ada qul. Maka bila ada soalan ataupun permintaan ataupun yang Allah nak minta sesuatu itu diberitahu, sebab Allah tak boleh direct bagi tahu kita, kan? Kena ada perantara. Maka perantara kita dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan wahyu, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita.
Maka bila ada yang bertanya, ada yang Allah nak beritahu, maka Allah akan sebut kepada Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad. Dan itu perkataan yang biasalah kita dapati dalam Quran. 3 kul juga dimulai dengan kul, nama pun 3 kul kan, 4 kul. Dia ada perkataan kul. Kul maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad. Pada ayat ini Allah sebut, dan apabila hamba-hambaku bertanya. Ada tak orang yang bertanya? Ada soalan tak? Ada. Sama macam tadi, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya. So itu mereka bertanya. Yang ini hamba-hamba bertanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku. Kemudian apa responnya? Fa inni qarib. Apa yang macam pelik sikit? Apa yang macam lain sikit ayat ni? Apa yang peliknya banding ayat-ayat tadi? 186 dia cakap sa'alaka. Dia pertama sa'alaka, tapi poinnya sama, wa yas'alunaka dan wa idza sa'alaka, kedua-duanya sama. Mereka bertanya, urut-urutnya sama, sa'ala bertanya. Cuma di situ mereka bertanya. Dan di sini hamba-hamba bertanya. So bila bertanya kena ada apa? Jawapanlah. Dan bila Allah nak beri jawapan dalam wa yas'alunaka tadi, Allah gunakan apa? Kul. Kul. Katakanlah wahai Muhammad. Di sini Tak ada. tak ada kul. Tak ada kul. Mengapa di sini Allah tak letakkan kul? Kenapa rasanya? Sebab ada yang bertanya. So bila nak bertanya ada jawapan. So jawapan itu kan dalam surah yang lain, ayat yang lain banyak semuanya kul, kul. Katakanlah Muhammad. Dia sepatutnya wa idza sa'alaka ibadi anni kul, katakanlah wahai Muhammad fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Kalau tak perlu letak dalam ayat lain tadi pun tak perlu juga letak. Tapi ada ayat yang Allah letak, dan pada ayat ini kebanyakan ayat yang Allah letak. Tapi pada ayat ini Allah tak letak perkataan kul. Kenapa? Fi'il mudhari dengan madi lain Sebab kan? dia bertanya pasal tentang Allah. So Allah dah jawab direct tu Ustaz. Kerana dia bertanya tentang Allah. Allah. Baik, lain ada? Ada Pak ini tu Ustaz, Pak ini tu maka sesungguhnya aku. Maka sesungguhnya aku. So itu maka sesungguhnya aku tu jawapan daripada siapa? Allah. Jawapan daripada Allah. Allah cakap direct dengan kita. Ya. Ayat tu turun dia melalui siapa? Nabi Muhammad. Jawapan ini turun melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana wa yas'alunaka tadi, jawapan yang mereka dapat juga daripada Nabi Muhammad. Tapi ada perkataan kul. Di sini tak ada kul. Bentuk kata kerjanya lain apa? Sa'alaka dengan yas'alu, satu mudhari kan? Yang lain satu tu Baik. Baik. madi. Sebab dia sebut hamba-hamba aku bertanya. Jadi perkataan kul kenapa di sini ditiadakan? Ditiadakan perkataan. Hamba-hamba aku bertanya. Dia direct ni Ustaz. Baik, kerana di sini kan antaranya ialah kerana ini nak bercerita tentang hamba dan Tuhan dia. Itu tentang hamba yang nak meminta kepada Tuhan. Maka seolah Allah nak beritahu, Allah beritahu apa? Fa inni qarib. Allah nak tunjukkan kedekatan hamba itu dengan Tuhannya hingga Allah buang perkataan kul itu supaya kita tak rasa ada perantara. Kan? Kalau kata kita datang kan office, kita jumpa sekretari. Tanya, bos ada tak? Lepas tu sekretari kata bos ada, bos suruh tunggu kejap. Lepas tu bos tu call sekretari tu kata suruh Ali masuk. Sekretari pun kata okey masuk, kita pun masuk. Beza tak dengan kita sampai kita tunggu, bos kata suruh tunggu kejap. Kita pun tunggu. Sekali bos buka pintu, bos kata Ali mai masuk. Beza tak? Beza tak situasi tu? Beza. Bila bos sendiri yang panggil kita akan rasa apa? Lebih utama lah. Rasa lebih utama, lebih special, rasa lebih istimewa, rasa lebih dialu-alukan. Kan? Sudah sama je kalau sekretari panggil, sama je kita akan masuk juga jumpa bos tu. Tapi beza bila ada apa? Perantara sekretari yang panggil dengan bos tu panggil direct kita masuk. Maka perkataan kul itu Allah tak letakkan pada ayat ni. Kerana Allah nak beritahu
hamba-Ku dengan aku, nak beritahu Allah tu sangat dekat dengan kita. Jadi Allah buangkan perkataan kul pada ayat ni. Sedangkan yang sampaikan kepada kita sama Nabi. Kita takkan tahu kalau Nabi tak sampaikan. Seperti mana ayat-ayat yang lain sama. Tapi kenapa ada ayat 186 Allah gunakan sa'alaka bukan yas'alu? Baik, itu nanti itu perbezaan antara ayat. Kenapa di sini guna sa'alaka dalam bentuk madhi, kat sana guna yas'alunaka. So itu kajian ataupun perbincangan antara ayat. Itu tadabbur yang seronok untuk dilakukan. Kenapa di sini guna ni, dekat sana guna yang bentuk yang berbeza. Itu pun satu aspek untuk dilihat. Baik. InsyaAllah kita akan pastikan sikit. Maka kul di sini Allah hilangkan dia, Allah tak letak kerana nak menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hamba-Nya. Sedangkan kalau ada perkataan kul, kita dah biasa dah baca ayat begitu, kita pun tak rasa apa-apa pun. Tapi betapa Allah nak menunjukkan dekatnya dia dengan hamba-Nya, terus je. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka beritahulah, sesungguhnya aku ini dekat. Tak ada diletakkan perkataan kul. Baik. Sa'alaka kita dah sebutkan sedikit pada sesi yang lepas. Bentuknya adalah dalam bentuk fi'il madhi. Menunjukkan kepada apa? Apa kita dah sebutkan sesi yang lepas? Ya. Ada masa, ada perubahan masa. Mesti berlaku. Mesti berlaku. Baik, ada lain poin yang kita sebutkan pada sesi yang lepas? Telah berlaku. Baik, kita sebutkan bahawa Berkait dengan masa. berkait dengan masa. Betul? Dan masanya ialah seakan betulnya fi'il madhi. Antaranya ialah Allah nak beritahu bahawa seseorang itu, dia yang kena buat apa? Dia yang kena memulakan langkah itu dulu. Dia yang kena ambil first step. Barulah apa? Allah akan datang kepada dia. Kena belajar, kena berilmu, Ustaz. Orang yang kalau kata saya nak makan, dia duduk dekat depan TV tu kata, "Wih lapar, nak makan, saya nak makan." So dia kena buat apa? Dia kena ambil langkah awal, dia kena bangunlah daripada sofa tu. Pergi ke meja makan ataupun pergilah buka peti ais cari makanan. Kalau duduk situ sampai kata bulan Rejab tahun depan, datang tak makanan tu kat dia? Takkan Tak datangnya datang makanan tu dekat dia. Maka first step siapa yang nak kena ambil? usaha dia. Kita yang nak kena ambil. So kita Ustaz. kena usaha kedepankan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau Kita bukan kena ya, atau Allah dah tahu dia memang dekat dengan kita daripada dulu dah. Kita yang tak tahu. ya. Kalau madhi, Boleh, itu juga boleh digunakan menunjukkan kepada madhi. Dan apabila hamba-hamba-Ku telah bertanya kepadaku, seolah perkara itu telah ditanya sejak dulu lagi, dan Allah dah beritahu sejak daripada dulu dia adalah dekat dengan hamba-Nya. Boleh, jika nak ambil sudut daripada itu, boleh juga, boleh. Okay. Kalau nak ambil daripada sudut fi'il dan isim juga boleh. Sa'alaka bentuk madhi, hamba-Ku bertanya kepada aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini qaribun dalam bentuk isim. Isim ada berkait dengan masa? Ya. Isim ada berkait dengan masa tak? Sebelum, selepas? Tak ada. Tak ada. Tetap dan tak berubah. So kedekatan Allah kepada hamba-Nya ada bermusim? Tak ada. Ada ketika? Tak ada. So manusia meminta kepada Allah, bertanya kepada Allah, belajar tentang Allah, nak kenal Allah, ada musim tak? Tak ada. Sa'alaka Allah guna sa'ala dalam bentuk fi'il, maka ada berkait dengan masa. Maka so beberapa poin yang kita boleh ambil daripada perkataan sa'ala. Kita boleh ambil daripada hamba dulu, manusia kena ambil dulu first step, dia dulu kena buat. Yang kedua, sejak daripada dulu sebelum manusia itu bertanya, Allah dah memang dekat dengan hamba-Nya. Yang ketiga, manusia kerana dalam bentuk fi'il iaitu ada berkaitan dengan masa, menunjukkan apa yang telah berlaku. So bila berkait dengan masa, maka dia akan ada perubahan. Ke manusia ada waktu yang dia
datang kepada Allah, ada waktu yang dia berdoa, ada waktu yang dia bertanya, ada waktu yang dia belajar, tapi ada waktu yang dia tak. Tapi Allah qaribun, kedekatan Allah kepada manusia itu dalam bentuk isim, sentiasa, tetap tak berubah. Walaupun hamba tu dia tengah leka, dia tengah lalai. Sebab itu, kalau orang yang dia tengah buat maksiat, waktu dia tengah buat maksiat tu, waktu dia tengah tengok video yang tak elok ke, waktu dia tengah mendengar perkara yang tak elok, waktu dia tengah meminum arak contohnya, ketika itu dia masih tak dapat bernafas, sistem dalam badan dia masih berjalan tak macam biasa. Ya. Walaupun ketika itu dia sedang buat apa? Maksiat. Buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tetap berikan kepada dia. Kalau Allah dekat dengan dia. Maka setiap orang itu sentiasa ada harapan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu kalau kita melihat dari sudut bahasa, dia adalah, kita katakan, endless. Setiap Dulu. orang dia akan ada cara pandang dia dan dia akan bawa keluar poin yang mungkin orang lain tak perasan, tak sebut. Sebab itu buku berkaitan dengan tafsir dia tak pernah habis. Orang bercerita tentang ayat yang sama dalam sudut tadabbur dia tak pernah habis. Kerana sudutnya itu sangat-sangatlah banyak. Walaupun satu poin kita cerita tentang madi, tentang fi'il ataupun isim, tapi dia ada banyak poin yang boleh diambil daripada situ. Silakan. Dia ada dulu, kini dan selamanya, Ustaz. Di mana? Sentiasa ada. Sentiasa ada Allah Azza wa Jalla, betul. Dulu kini selamanya. Qaribun, dia tak kira masa, sentiasa dia dekat dengan hambanya. Sedangkan hamba-hambanya itu dekat dengan Allah, dia ada masa. Waktu susah, waktu tengah ada masalah, waktu bulan Ramadan, waktu kami malam Jumaat, waktu tengah lapang, kan, waktu tengah sibuk, waktu tengah senang, waktu tengah sihat, waktu tengah muda. So itu ada waktu yang apa? Dia terlupa nak bertanya tentang Allah, nak belajar tentang Allah, nak berdoa, nak meminta kepada Allah. Tapi Allah, daripada kita muda lah, daripada kita kecil muda sampailah sekarang, kan, dia sentiasa saja dekat dengan kita, kan. Sebab itu adalah hadis menyebutkan ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, aku akan berikan keampunanku kepada engkau, wala ubali, dan aku tak pernah kisah. Aku tak pernah kisah tentang keadaan engkau. Dulu mungkin engkau dekat dengan aku, kemudian aku bagi engkau nikmat, engkau jauh, kemudian kau datang balik minta kepada aku bagi, engkau jauh balik. Aku tak pernah kisah tentang apa pun yang kau dah buat dulu kepada aku, kau kenang ataupun tidak. Nikmat yang telah aku kurniakan, aku wala ubali. Aku tak kisah pun keadaan kau dulu. Aku sentiasa akan apa? Memberi keampunan kepada engkau, tapi ada syarat. Innaka ma da'autani wa rajautani. Selama mana engkau nak berdoa kepada aku dan berharap kepada aku. Dan sebab itu dalam ayat ni pun tadi, antara poin yang kita ambil adalah apa? Kita dulu yang memulakan langkah itu. Mula belajar, bertanya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dah memang standby dah nak bagi. Kan? Tinggal kita pulah je kunci itu, buka pintu dia. Itu apa? Bertanya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, satu soalan. Silakan. Dia ayat ni kan, kalau tengok yang last kali tu, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepada aku, kan. Jadi dia bunyi macam condition, iaitu aku dekat dengan kamu, boleh berdoa apa semua, tetapi hendaklah kamu terlebih dahulu menyahut seruanku. Adakah boleh difahamkan macam tu, Ustaz? Baik. Bahagian belakang ayat ni, insya-Allah kita akan melihat pada hari ini. Allah sebutkan di penghujung ayat ini, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Terjemahan untuk yarshudun. Maka ada dua perkara. Kita ada menyahut seruan Allah dan juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Adakah dua perkara ini syarat
untuk diterima Doa. doanya. Rasa-rasanya ya ke tak? Ya, ya kot. Ya. Lain Ya. ada? Tak Ustaz. Ya, Ustaz. Sebab nanti kita akan tanya. Kalau jadi Punya tu ya, Ustaz. kalau bukan, adakah pula doa orang-orang yang bukan Islam akan diterima kan? Baik. Adakah ini adalah syaratnya agar doa itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Maka dalam berdoa dan memakbulkan doa, pertama yang dilihat ialah siapa yang berdoa. Kita ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita cerita tentang orang Islam, kita ada orang Islam yang menjalankan rukun Islam, ada orang Islam yang tidak berapa ataupun tidak sempurna dalam menjalankan rukun Islam. Tetapi setiap manusia mereka berdoa, betul tak? Walaupun orang bukan Islam, dia doa juga kan dekat Tuhan dia, betul tak? Dan Ya. mereka mendapat, kebanyakan atau sebahagian mereka mendapat apa yang mereka doakan. Of course lah, doakan murah rezeki, doakan apa? Kesihatan. Dan kita lihat ramai antara orang bukan Islam yang mereka itu orang yang kaya, orang yang ada kuasa, ada jawatan, kedudukan dan sihat. Panjang umurnya, sihat tubuh badan dia kan. Kalau tengok perempuan berbangsa Cina kan, steady lagi dia jalan. Ramai yang tak bongkok, jalan relax je, rambut beruban dah tua dah tapi jalan okey je kan, relax je. Boleh buat tai chi lagi pagi-pagi tu kan. Maka bagaimana? Sedangkan mereka tak menyahut seruan Allah dan tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka dalam perihal berdoa, semua orang berdoa kepada Allah. Dan itulah permintaan manusia secara umum yang Allah kurniakan kepada semua. Atas apa? Atas sifat kasih sayang Allah kepada manusia secara keseluruhannya. Allah berikan kepada semua yang meminta. Walaupun mungkin dia minta itu bukan kepada Allah SWT, dia tak minta kepada Allah pun, dia minta kepada tokong, kepada Tuhan ini, kepada pokok, kepada batu dan sebagainya. Tetapi Allah berikan kepada dia. Baik. Yang perlu dilihat adalah kepada apa yang berlaku kepada orang itu selepas dia merasakan bahawa doanya itu dimakbulkan. Implikasi daripada doa tersebut. Maka ada orang yang dia berdoa, dia dapat apa yang dia doakan itu. Lalu dia berterusan dengan cara dia. Maka orang bukan Islam, dia berdoa kepada Tuhan mereka, dia dapat apa yang dia doakan itu dan dirasakan Tuhan dia memakbulkan doa itu. Lalu dia jadi apa? Dia jadi berterusan dalam melakukan perkara tersebut. Betul tak? Kan? Orang Islam tapi yang tidak sempurna dalam menjalankan suruhan agama, perintah agamanya, berdoa, meminta kepada Tuhannya, Allah kurniakan. Akan tapi selepas itu, apa yang terjadi? Mereka akan berterusan dalam keadaan mereka kerana mereka merasakan, aku macam ni pun, aku doa dapat. So, mereka tidak tergerak untuk apa? Untuk berubah ataupun nak memperbaiki ataupun nak bermuhasabah, tengok balik aku ni betul ke apa yang aku buat ni? Allah bagi macam-macam ni tapi aku ni macam tak berapa betul je, macam tak berapa ikut je. Kan? Tidak terfikir tentang itu. Itu yang dalam agama kita ada istilah apa? Kita adalah istidraj. Kan? Allah, orang tu minta, Allah bagi. Minta, Allah bagi. Kan? Itu yang Allah sebutkan pada apa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke 200 pada muka surat 31, muka surat 31 surah Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitanir rajim, saya bacakan saja.
fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kita lihat poinnya di sini. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Terjemahan dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang-orang yang diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Maka ada orang yang dia doa kepada Allah, minta Allah murahkan dia rezeki, Allah bagi perniagaan dia maju, Allah beri kepada dia keuntungan, Allah naikkan jawatan dia, Allah kurniakan dia anak yang ramai, Allah berikan. Akan tetapi apa masalahnya? Implikasi pada doa itu, dia bukan semakin dekat kepada Allah dengan doa dan apa yang Allah berikan, bahkan dia menjadi semakin apa? Jauh daripada Allah SWT. Tapi apa yang dia doa dia dapat tak? Dia dapat. Apa yang dia doa dia dapat. Maka dua perkara itu ia bukanlah kita sebutkan prasyarat untuk nak doa itu dimakbulkan, tetapi dia ada sebabnya kenapa Allah letakkan di situ. Kita akan lihat sebentar. Sebelum itu saya nak ajak kita lihat satu ayat pada surah sebentar. Allah SWT. Baik. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat ke-15. Surah 11 ayat ke-15. Pada muka surat 223 surah Hud, surah ke-11 ayat yang ke-15. Haji Ayah boleh baca ke? Haji Fuad ke? Haji Ayah ke? Boleh, ada Ustaz, boleh. Haji Ayah ada, okey baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Terjemahan. Kecilnya Ustaz. Ustaz boleh perbesar sikit? Tak apa saya baca. Itu dah yang paling saya rasa paling besar lah tu. Tak boleh besarkan dah. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Maka orang yang dia apa yang dilakukan atas dunia ni semua dia niatkan, berkehendakkan kepada dunia. Amalan dia, doa dia minta, semuanya berkaitan dengan dunia, murah rezeki sihat dia minta, kan? Maka Allah bagi tak? Allah kata nuwaffi ilaihim, kami akan bagi dengan sempurna. Semua bagi, tak ada yang tinggal. Apa yang dia minta semua, dia minta 10 bagi. Dia minta 100 Allah akan bagi. Mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun daripada apa yang mereka minta. Tapi kesan daripada doa, implikasinya lah apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Jadi implikasinya pada doa itu, selepas daripada doa itu, sama ada setelah dia berdoa Allah berikan, Allah mustajabkan, lalu dia menjadi semakin dekat ataupun dia menjadi semakin jauh. Maka secara umumnya manusia berdoa kepada Allah dan Allah memberikan
apa yang manusia itu minta. Sebab tu yang kita baca sebelum ini pada surah Ibrahim itu Allah sebutkan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah dia telah memberikan pada setiap apa yang kamu minta Allah bagi. Tetapi nak dilihat adalah pada kesan selepas daripada doa itu. Ada orang yang semakin dekat, ada orang yang semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dua perkara ini falyastajibu li wal yu'minu bi, ia bukanlah syarat jika nak doa itu dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah boleh memakbulkan doa setiap orang. Tetapi dua perkara ini diperlukan untuk apa? Untuk menjaga diri kita selepas daripada doa tu. Untuk menjaga diri kita selepas daripada berdoa. Kerana kita berdoa dengan pelbagai perasaan, dengan pelbagai niat, dengan pelbagai tujuan, dengan pelbagai harapan. Tetapi siapakah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk diri kita? Allah Azza wa Jalla. Boleh saja Allah berikan kepada kita semua yang kita minta. Tapi Allah tak kurniakan, betul tak? Kan? Banyak yang kita minta yang kita masih lagi belum dapatnya sekarang. Sebab apa? Sebab Allah Maha tahu. Kalau diberikan, mungkin seseorang itu kesannya akan jadi seperti Qarun. Dia minta tak? Allah kurniakan kepada dia ilmu dan kekayaan. Dia minta, Allah berikan. Allah berikan. Akhirnya apa jadi kepada Qarun? Menjadi semakin sombong. Bukannya menjadi semakin tunduk. Maka Allah boleh buka apa yang kita minta semua, tapi Allah tahu kalau bagi sekarang dia akan apa? Dia akan jadi masalah kepada kita. Kita tak mampu nak menggalas beban rezeki yang Allah nak kurniakan itu. Dan saya yakin mungkin antara kita ada pengalaman perbezaan yang dia dapat rasakan ketika mana dia pegang duit. Mungkin dulu waktu muda kita pegang duit berbeza dengan waktu lepas kita dah makin meningkat umurnya, makin dah matang, makin dah banyak pengalaman, cara kita pegang duit berbeza. Mungkin waktu muda dapat duit, pegang duit tu memang dia tak fikir panjang, dia spend je. Tapi bila dah makin berumur, makin dah banyak pengalaman, bila dia pegang duit itu dia dah boleh apa? Dah boleh tahan dah dia punya diri dia. Tak sama perasaannya macam dulu. Dulu bila pegang duit tu dia seronok membuat-buat rasa nak apa? Nak spend. Tapi bila dah ada pengalaman, bila dia pegang duit tu dia dah lebih banyak beringat. Oh, kalau aku spend ni Kang, apa-apa jadi tak ada saving. Kalau aku spend sekarang ni nanti jadi macam dulu. So pengalaman hidup dia menjadikan cara pandang dia kepada duit itu dah jadi berbeza. Maka Allah akan berikan. Tetapi Allah akan berikan pada waktu yang sesuai dengan keadaan kita. Kerana mungkin kalau Allah berikan sekarang apa yang kita minta, kita akan mungkin terpesong daripada jalan yang sepatutnya yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setiap orang yang dia nak minta kepada Allah, dia boleh minta apa yang dia nak minta. Akan tetapi yang dia perlu beri perhatian adalah implikasinya selepas daripada doa itu. Itu yang dia nak kena berhati-hati. Kan kita pernah dengar cerita orang yang dulu kita kenal dia, mungkin orang yang baik, orang yang rajin ke surau, pakaiannya rajin pakaiannya baiklah kan, pakai kopiah rajin dan sebagainya. Tapi bila tiba-tiba dia dikurniakan kekayaan, jawatan, berubah cara cakapnya, berubah. Dah susah dah nak jumpa dia dekat surau ataupun masjid. Pakaiannya berubah, cara dia interact dengan kita pun berubah, kan? Kenapa? Sebab ada harta, ada jawatan yang diberikan kepadanya yang dia minta. Allah berikan, akhirnya dia berubah, tak mampu dia nak tanggung beban daripada rezeki itu. Tetapi berbeza dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman minta kepada Allah apa? Apa Nabi Sulaiman minta kepada Allah? Apa Nabi Sulaiman minta kepada Allah? Apakah dia?
Nabi Sulaiman tak minta apa-apa. Surah yang ke-38, surah Sad, ayat yang ke-35. Muka surah 455. Muka surah 455 saya bacakan sahaja. Firman Allah Subhanahu syaitanir rajim, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Katanya iaitu Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya engkaulah sentiasa melimpah kurnianya. Nabi Sulaiman diminta apa pada Allah? Diminta Allah kurniakan kerajaan, kekayaan yang orang selepas dia takkan ada yang sama dengan dia. Dari sudut kekuasaan dia, jajahan dia, dari sudut kekayaan dia, tak ada macam dia. Tak ada. Dia minta kepada Allah harta yang sangat banyak, kuasa yang sangat besar. Allah beri tak? Allah beri. Tapi apa yang jadi kepada Nabi Sulaiman AS? Apa yang jadi pada dia? Dia menjadi semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeza seperti mana yang diberikan kepada Qarun. So, di manakah kesilapannya? Manusia hanya melihat kepada aku nak minta kepada Allah, tetapi dia tak melihat kepada implikasi selepas daripada doa itu. Adakah dia bersedia untuk nak menanggung bebanan apa yang dia minta tu? Mungkin kita rasakan aku boleh nanti, boleh. Tapi bila Allah kurniakan kepada dia, maka ada yang menjadi seperti Qarun, ada yang menjadi seperti Fir'aun, ada yang menjadi seperti Haman. Allah kurniakan kepada dia. Kalau disebutkan seperti yang berlaku pada Quraisy, itu Allah sebutkan pada Allahumma salli Muhammad, surah Al-Qiyamah kan? Bukan. Pada surah Al-Mudaththir. Pada surah Al-Mudaththir ayat ke-11. Muka surat 575. Surah Mudaththir ayat 11. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Janganlah engkau wahai Muhammad, jangan engkau bimbang wahai Muhammad, biarkanlah aku sahaja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak serta anak pinak yang ramai yang sentiasa ada di sisinya. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Tidak sekali-kali aku akan tambahi. Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami. Itu Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kan. So ini ayat ni bercerita tentang siapa? Siapa yang ada footnote? Ayat ni cerita tentang siapa? Seorang lelaki daripada Quraisy yang bernama siapa? Siapa ada? Kalau sempat lihat. Surah Mudaththir. Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Familiar dengan nama Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Al-Mughirah familiar? Kurang familiar. Saya pernah sebutkan namanya. Khalid bin Al-Walid familiar? Khalid tak? Bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Betul. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia adalah orang yang sangat kaya. Antara orang yang paling kaya di Mekah. Orang yang ramai anak. Orang yang paling pandai sastra. Al-Walid bin Al-Mughirah. Allah berikan kepada dia. Kemudian Allah kata apa yang dia? Summa yatma'u. Yatma'. Kemudian dia tamak. Dia nak sangat an azid, agar aku tambahkan lagi pada dia harta, aku tambah lagi kuasa, aku tambah lagi anak. Kemudian Allah kata kalla. Tidak, sekali aku takkan tambah. Sebab apa? Implikasi selepas daripada dia minta macam-macam, Allah bagi sebelum itu. Tapi apa kesannya?
Dia tak mampu nak menanggung bebanan rezeki Allah bagi itu. Hingga jadikan dia apa? Terpesong daripada jalan yang sepatutnya. Sepatutnya semakin tunduk, tetapi dia semakin mendongak. Mukanya ke langit sombong. Kenapa? Kerana manusia hanya melihat kepada apa yang dia inginkan. Dia tak melihat kepada implikasi selepas daripada apa yang dia minta daripada Allah SWT itu. Sebab itu doa yang paling Nabi suka sekali baca. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan. Nabi tak khususkan nak minta apa. Nabi tak khusus nak minta akan jadi kaya, harta, kuasa, kesihatan. Nabi tak khusus. Nabi minta, ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan. Kalau harta yang banyak itu baik untuk aku, maka berilah ya Allah. Kalau anak yang ramai itu baik untuk aku, berilah. Kalau aku ni jika diberikan kuasa itu baik untuk aku dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan aku, maka berilah. Maka dia doa yang simple. Orang pandang biasa, tapi doa itu, Masya Allah, dia lengkap. Kerana kita tak tahu kelemahan kita, Allah tahu. Dan Allah bawakan perkara itu dalam Al-Quran. Allah nak minta kita pergi tengok. Kerana perihal berdoa, setiap daripada kita berdoa dan minta pelbagai perkara. Tapi perkara yang kita kurang beri perhatian adalah implikasi selepas daripada doa kita itu. Allah akan pasti makbulkan setiap doa kita. Cuma selepas daripada doa itu, kita selalunya akan nak segera doa itu dimakbulkan. Bukan dijadikan realiti. Kita nak doa itu menjadi realiti dengan secepat mungkin. Tetapi pada pandangan Allah tidak. Kita belum lagi mampu. Kita berdoa tapi kita tak menyediakan tapak untuk nak menahan bebanan doa itu. Macam mana nak buat rumah, kan? Teringin rumah, nak rumah yang besar, nak rumah 3 tingkat. Tetapi tak nak buat asas itu dengan kuat. Hanya setakat ala kadar aja. Hanya setakat ala kadar buat asas, tapi nak minta rumah sampai 3 tingkat. Mana boleh? Kan? Mana mungkin seorang itu yang dia hanya lepasan SPM, habis SPM, dia terus dia pergi minta kerja nak jadi supervisor. Tak mungkin akan dapat. Kenapa? Dia tak menyediakan tapak. Kalau dia diberikan jawatan supervisor tu, apa jadi dekat dia? Kalau dia diberikan jawatan jadi CEO syarikat, apa jadi syarikat tu? Dia diberikan jadi branch manager, apa jadi dekat branch tu? Hancur. Dia tak mampu nak menanggung bebanan tu. Tapi ikut zahirnya seronok tak? Dapat branch manager, gaji besar. Dapat allowance ni macam-macam allowance dapat. Tapi dia tak sedar, dia itu tak bersedia nak menampung bebanan rezeki itu. Dia tak mampu. Tapi dia minta. Begitulah manusia dalam meminta kepada Allah. Dia minta, tapi tak sedar. Dia perlu sediakan tapak itu untuk menanggung nanti bebanan rezeki. Dan inilah 2 perkara yang Allah sebutkan di akhir ayat ni. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adakah Allah tak kurniakan kepada mereka kekayaan? Tak. Bahkan mereka jauh lebih kaya daripada kita. Kan kita dah bincang tentang kekayaan mereka. Utsman bin Affan menginfakkan entah berapa juta pada peperangan Tabuk. Kan? Abdurrahman bin Auf meninggalkan pada seorang isteri dia itu 80,000 dinar. 80,000 dinar untuk seorang isteri. Dia ada 4 isteri. So 320,000 dinar yang dia tinggalkan. Dan untuk isteri adalah 1/8 pada kiraan ketika itu untuk miras Abdurrahman bin Auf. So baki lagi 1/4, baki lagi berapa? So 320,000 Kali dinar. 3. Kita kali 320,000 dinar, kita ambil yang itu saja kali 1 dinar berapa? 80,000 dinar, ambillah 1 dinar 1,200. Kurang. Kalau ambil 1,200 pun nilai dia dah 96 juta.
seorang isteri, ditinggalkan kepada 4 orang isteri, dan itu 1/4 daripada total yang ada. Tapi Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, bagaimana mereka dengan kekayaan yang Allah berikan kepada mereka? Umar Al-Khattab memegang 2/3 dunia. Bagaimana dia dengan kekuasaan, jawatan yang Allah kurniakan kepada dia? Bagaimana dia? Dia memegang 2/3 dunia, masih lagi memakai baju yang ada 7 tampalan, masih lagi duduk berehat di bawah pohon tamar tanpa ada bodyguard. Masih lagi suruh anak dia jual baju yang anak dia baru beli dengan duit sendiri, suruh jual. Bimbang anaknya akan bermewah-mewah. Diberikan kekayaan, diberikan dunia, tetapi apa? Tapaknya itu telah disediakan untuk mampu menampung bebanan rezeki yang diberikan. Dengan mereka buat apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita lihat pada surah yang ke-8 ayat yang ke-24. Pada halaman 179. 179 surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأنه إليه تحشرون. Terjemahan tak boleh saya bacakan. Wahai orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyuruh kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan pekerjaan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Allah sebut wahai orang beriman. Nanti kita akan lalu juga pada ayat yang ini yang dia complement each other. Istajibu, sebutkan sambutlah seruan, sahut dan sambut. Sahut dan sambutlah seruan Allah dan Rasul. Iza da'akum, apabila dia da'akum, menyeru kamu, memanggil kamu, lima yuhyikum, untuk memberi perhatian kepada apa? Apa yang sini terjemah letakkan lima yuhyikum, menjadikan kamu hidup sempurna. Ada tak terjemahan lain? 8:24. Saya tengok Quran saya kalau ada terjemahan yang lain yang dibawakan. Dia menyerumu sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan